Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk tahun ini, cikgu akan mengajar subjek reka bentuk dan teknologi. Jadi, dah bersedia ke belum? Jom kita belajar. Untuk hari ini, kita akan belajar unit 1 iaitu keselamatan bengkel. Standard pembelajaran hari ini ialah 1.1.1 menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. 1.1.2 menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan. Dan yang ketiga, 1.1.3 mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, senaraikan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Kedua, nyatakan maksud simbol dan tanda keselamatan dengan betul. Ketiga, senaraikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini dengan topik yang pertama, iaitu berkaitan dengan peraturan keselamatan ketika berada di dalam bengkel. Okey, peraturan keselamatan ni terbahagi kepada 3, iaitu diri, alatan dan bahan. Kita sentuh yang pertama dulu, iaitu peraturan keselamatan diri. Okey, diri. Siapa diri ni? Diri awak lah. Bila dalam bengkel, diri cikgu dan diri awak. Jadi, peraturan ni mestilah dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Antara peraturan keselamatan diri dalam bengkel ni ialah dari segi pakaiannya, mestilah berpakai pakaian yang sesuai di dalam bengkel. Mestilah berkasut. Kita tak tahu sama ada dekat lantai tu ada paku ke apa ke. Kalau kasut tu tebal sikit, tak apa. Okey, kemudian biasanya murid perempuan dia pakai tudung dan murid lelaki ada tali leher. Jadi tali leher tu dan tudung itu diikat atau dimasukkan ke dalam apron supaya nanti, contohnya awak nak menggergaji. Bila kita menggergaji, kita membongkok kan. Kalau kita membongkok, tudung tu ke mana? Ke bawah. Jadi awak tengah syok-syok menggaji, tiba-tiba terkena macam mana? Sebab tu awak kena masukkan tudung dan tali leher dalam apron. Bagi murid yang tidak bertudung, dia perlu ikat rambut dia supaya tidak mengganggulah semasa dia nak menggergaji ke, dia nak menukul ke, sebab kita banyak membongkok bila dalam bengkel. Seterusnya, peraturan keselamatan alatan. Alatan di dalam bengkel hendaklah digunakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Ini supaya nanti projek awak tak rosak dan awak pun tak terluka semasa melakukan aktiviti di dalam bengkel. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Yang kelima, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Ini supaya nanti bila awak ada projek yang lain, awak dah tahu dah kat mana awak nak cari. Contoh tukul kat laci mana, gergaji dekat mana. Jadi mudah semua orang. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan yang terakhir, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Ini sebab dalam bengkel banyak alatan-alatan yang berbahaya macam gergaji, tukul. Okey, faham semua? Baiklah, kita teruskan lagi dengan peraturan keselamatan bahan.
Dalam bengkel ada bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Jadi, murid-murid perlu mengikut peraturan keselamatan bahan yang telah ditetapkan. Yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera supaya awak dalam bengkel kan banyak bergerak. Mana tahu benda tu licin ke apa ke terjatuh, dah jadi satu masalah pula. Jadi segeralah lap. Kemudian yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan yang terakhir iaitu simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, selesai tajuk peraturan. Seterusnya kita masuk topik yang kedua iaitu fahami simbol dan tanda keselamatan. Simbol dan tanda keselamatan ni ialah tanda ataupun lambang untuk memberikan peringatan kepada kita tentang bahaya yang mungkin akan berlaku jika kita tak patuhinya. Okey, kita mulakan dengan maksud warna yang ada pada simbol dan tanda keselamatan. Kalau kita perhatikan, ada 5 jenis warna, iaitu merah, kuning, hijau, biru dan putih. Kita mulakan dengan warna merah. Warna merah ni biasanya ialah untuk tempat larangan dan tempat pemadam api. Seterusnya warna kuning. Kuning ni tanda dia perhatian, amaran, waspada, potensi bahaya. Maksudnya kedua-dua warna ini, warna merah dan warna kuning, kita tak boleh pergi dekat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku jika kita tidak berhati-hati. Seterusnya warna hijau. Warna hijau ni merupakan zon aman dan tempat pertolongan pertama. Maksudnya warna hijau ni kita boleh lalu, kita boleh pergi tempat tu. Yang keempat iaitu warna biru, wajib dipatuhi. Maksudnya apa yang disuruh kita kena buat lah. Okey, yang terakhir iaitu warna putih untuk informasi umum. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, nampak tak lambang tu? Simbol apa tu? Utamakan keselamatan. Okey, dekat mana kita selalu nampak simbol ni? Biasanya awak nampak kat dalam bengkel. Okey, ini bermaksud sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Kerana dalam bengkel tu banyak barang-barang yang berbahaya. Seterusnya gambar kedua. Simbol yang kedua iaitu apa tu? Gambar orang keluar. Maksudnya ini ialah simbol laluan keluar semasa kecemasan. Selalunya simbol ni kita dapat tengok dekat tangga kecemasan. Contoh kalau kita naik, kalau kita pergi mall, kita pergi pasar raya ke, yang ada lift banyak-banyak tu, akan ada tanda kecemasan untuk kita lalu sekira berlakunya kecemasan. Contohnya ada kebakaran, jadi kita tak boleh guna lift, kita kena guna tangga kecemasan untuk berkumpul. Yang ketiga, gambar apa tu? Ada orang kumpul-kumpul, ada tanda anak panah. Okey, maksudnya ini gambar tempat berkumpul. Maksudnya kawasan tempat kita berkumpul lah apabila berlakunya kecemasan. Dalam sekolah kita ada plan, dan dalam plan tu memang ada tanda tempat berkumpul ni, supaya kalau berlakunya kebakaran apa, kita akan berkumpul kat situ. Contohnya kawasan yang lapang lah, macam padang. Okey, gambar yang keempat. Ini mesti semua orang tahu kan? Ini ialah gambar alat pemadam api, di mana adanya pemadam api di situ untuk kita guna apabila berlaku kebakaran. Seterusnya, gambar orang dengan tong sampah. Okey, ini senang je.
maksudnya apa? Sentiasa menjaga kebersihan. Maksudnya apabila kita nampak je simbol ni, kita tak bolehlah buang sampah merata-rata. Kita kena buang sampah dalam tong sampah. Okey, sebenarnya ada lagi simbol dan tanda keselamatan ni, tapi cikgu nak kamu yang cari sendiri. Okey? Baiklah, kita akan masuk pada topik yang terakhir untuk hari ini, iaitu apabila berlaku kemalangan. Okey, kalau berlaku kemalangan ataupun kecederaan di dalam bengkel, kita perlu merawatnya dengan segera. Okey, kita mulakan dengan situasi yang pertama, iaitu untuk merawat luka melecur. Okey, melecur ni sebab apa? Sebab kena benda yang panas. Awak tak hati-hati waktu tu. Jadi yang pertama, kita kena siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Buka je pipe tu, tadah tangan tu, kawasan melecur tu. Kemudian dah okey sikit, kita sapukan krim ataupun lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Krim ni kita boleh dapatkan dalam peti pertolongan cemas yang ada di dalam bengkel. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, dah selesai semua tu, pergilah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Okey, dah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selepas ini kita buat latihan pula. Okey, cikgu nak kamu sediakan satu buku latihan garis 1. Tulis hari, tulis tarikh, tulis tajuk hari ini. Okey, soalan pertama ialah senaraikan peraturan keselamatan diri, alatan dan bahan secara ringkas je. Tulis dalam poin-poin saja. Kemudian yang kedua, lukis sekurang-kurangnya 4 simbol keselamatan yang lain dan nyatakan maksudnya. Yang lain tu daripada apa yang cikgu senaraikan. Dan yang terakhir, senaraikan langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku kemalangan di dalam bengkel. Pilih satu situasi sahaja. Macam tadi cikgu dah buat merawat luka melecur. Jadi kamu buat yang lain. Okey? Dah habis. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye!